Didik TV KPM. Sekali lagi bersama dengan kami di Didik TV KPM Sukses SPM 2022. Dan hari ini kita belajar mata pelajaran kita Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah dengan topik kita ciri-ciri mukmin yang berjaya. Jadi Ustaz, untuk segmen kali ini apa yang bakal Ustaz kongsikan? Dipersilakan. Okey, intisari pun sudah. Okey, kepentingan pun sudah, usaha pun sudah. Jadi terusnya ialah kita tengok soalan kebat. Soalan kebat. Jadi nak minta murid menjawab soalan kebat. Okey. Secara lisan lah. Okey, menulis mungkin tak sempat. Okey. Jadi soalan kebat ini markah dia 6 markah. Okey, dan sangat maknanya kalau boleh pelajar murid sekolah. Okey. Jadi soalan dia ialah okey, ramai dalam kalangan murid-murid boleh dengar soalannya. Ramai dalam kalangan Muslim yang mendirikan solat, okay, tetapi masih lagi melakukan maksiat. Okay, jadi persoalan kebat ni di sini ialah berdasarkan pernyataan di atas, huraikan mengapa hal ini masih berlaku. Dia solat, Safikah dia solat, tapi melakukan maksiat. Okay. Banyaklah isu yang berlaku akhir ni pun banyak kita pun dah tahu kan. Jadi betul. Kenapa benda ini masih berlaku? Agak-agak murid-murid boleh bagi jawapan tak? Okey. Siapa boleh. yang nak siapa nak bagi jawapan? Nak bagi jawapan. Siapa? Siapa? Alia? Saya Azika? boleh start. Okey, Alia. Okey. Silakan Alia. Tidak khusyuk dalam solat. Kerana tidak memahami bacaan dalam solat yang dibacanya. Kesannya, seseorang itu tak ada rasa rendah diri, rendah hati dalam kehidupan. Dalil allazina hum fi solatihim khashi'un. Berdasarkan dalil yang saya disebutkan tadi, dalil menceritakan bahawa tuntutan khusyuk dalam solat merupakan ciri mukmin yang berjaya. Kesimpulannya, setiap muslim perlu mengerjakan solat dengan khusyuk agar semua perkara mungkar dapat ditinggalkan. Okey, itu antara contoh jawapan yang boleh kita dengar. Mungkin dari segi bila lisan ni mungkin murid tak dapat melihat dia punya step dia sebab kebat ini Safikah dia kena ada 6 rubrik. Iaitu fakta, huraian lengkap, dalil, huraian dalil dan juga rumusan. Jadi 6 rubrik tu 6 markah. Jadi yang disebut tadi itu antara jawapannya lah. Dan kalau kita nak tengok dari segi tu Ustaz dah tengok kat sini, dah ceritakan kat sini antara jawapannya lah. Okey, yang pertama, fakta dia tidak menghayati konsep solat yang sebenar. Lebih kurang macam Alia tadilah. Okey. Solat yang sebenar tu mereka tak menghayati. Okey. Jadi huraian dia kerana ada kat itu sekali ada tiga rubrik ya. Kerana solat yang khusyuk semampu mencegah diri daripada melakukan perbuatan dosa. Itu yang huraian. Jadi huraian ni nak lagi jelas, murid-murid boleh letak kabus atau kerana kat depan tu. Kabus tu kerana, agar, bagi, untuk, supaya. Boleh, itu antara template dia lah yang mudah. Tapi apa-apa pernyataan yang kita boleh nyatakan, kategorikan sebagai huraian diterima. Kemudian murid-murid dan Safikah, huraian lengkap akibatnya atau kesannya. Solat seorang itu akan menjadi sia-sia. Okey. Dan dalil lah, kita nak dalil. Dalil ini maknanya supaya pelajar atau murid dapat memanipulasikan dalil itu pada tempatnya yang sesuai. Okey, contohnya dalil inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sebab solat itu mencegah daripada perbuatan mungkar. Itu konsepnya itu. Okey, jadi kalau tak dihayati maka solat tak boleh membawa kepada kebaikan lah. Bukan solat tu yang tak salah, dia melakukan solat tu tak khusyuk. Maknanya Ustaz kalau ibarat menghayati tu kiranya kena faham maksud ke Ustaz? Itu antara ciri-ciri untuk khusyuk, faham maksud. Okey, dia antara ciri untuk khusyuk, faham maksud. Okey. Kemudian kita teruskan ya, huraian dalil maknanya maksud. Maksud ataupun mafhum ayat tadi. Okey. Menjelaskan bahawa sesungguhnya solat itu boleh mencegah seorang dari melakukan perbuatan yang keji dan mungkar. Kemudian yang terakhir sekali ialah rumusan.
Dan rumusan itu mesti ada dua bentuk. Pertama, peneguhan. Yang kedua ialah aplikasi. Okey, aplikasi peneguhan tu macam mana? Rumusannya, konklusinya ataupun secara tuntasnya. Itu Safiqah ayat-ayat yang Biasalah, perlu digunakan. supaya cantiklah bahasa itu. Okey. Kemudian aplikasi setiap Muslim perlu, itu aplikasi lah. Berusaha untuk mendapatkan khusyuk dalam solat agar kehidupan cemerlang dunia dan akhirat. Okey, jadi jawapan tu lebih kurang sama, cuma tadi mungkin Alia tak ada dalil tadi ya. Dia senang je, ada 6 rubrik. Satu tak ada, potong 1 markah. Jadi situasinya begitu. Okey. Okey, seterusnya ialah kita tengok pengajaran. Pengajaran yang kita dapat daripada surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 11. Okey, kita dah tahu saya sebut tadi intisari, kepentingan, kelebihan, asbabun nuzul, kehebatnya. Sekarang ni pengajaran. Apa yang kita dapat daripada pembelajaran kita pada hari ini menerusi ayat 1 hingga 11. Ada siapa nak boleh kongsi dengan Ustaz? Okay, siapa nak boleh kongsikan? Okey, silakan. Okey, silakan. Kita hendaklah khusyuk ketika solat agar solat diterima Allah. Okey. Bagus. Okey. Lain? Okey, boleh kongsikan yang lain? Yang lain? Okey, Daniel. Okey, silakan Daniel. Okay, saya cuba. Okey. Setiap mukmin hendaklah menghindarkan diri daripada perkara yang sia-sia seperti merokok dan membuang masa. Okey, bagus. Tahniah. Okey. Yang lain, Hazikah macam nak jawab? Ada? Jawapan saya, kita mestilah menjaga amanah dan menunaikan janji agar setiap amalan yang dilakukan diberkati Allah. Okey, bagus. Okey. Nurin pula. Boleh? Nurin dah belum tadi Nurin? Nurin kat Alia tadi, Ustaz lupa. Tadi Nurin, sekarang Alia pula. Alia, okey Alia. Silakan Alia. Kita mestilah kita perlulah mengeluarkan zakat supaya dapat menyisihkan harta. Okey, bagus ya. Hebat-hebat semua kita punya murid hari ini Safiqah ya. Dapat menjawab dengan betul ya. Ya, hebat. Okey. Maaf ya. Okey, kita dah dapat dengar jawapan murid-murid. Kita dapat pastikan tadi semua jawapan daripada murid yang jawab tadi, rakan-rakan kita dimulakan dengan kita hendaklah. Setiap mukmin hendaklah. Okey, kemudian setiap muslim wajiblah. Itu adalah ayat laras aplikasi. Okey, sebab pengajaran ni apa yang perlu kita boleh buat. Bila kita menghayati ayat tersebut, apa yang perlu kita buat. Okey, contohnya tadi kita sebut kembali, kita hendaklah khusyuk ketika solat agar tergolong dalam kalangan orang yang berjaya di sisi Allah Taala. Orang yang khusyuk dalam solat insya-Allah akan berjaya dalam kehidupan. Itu antaranya lah Okey, sama dengan jawapan tadi. Yang kedua, setiap mukmin hendaklah menghindarkan diri daripada perkara yang sia-sia. Itu kita kena ambil peluang ya. Jangan buang masa macam Daniel sebut tadi, melepak kan. Gunakan masa yang ada. Okey, semua orang ada 24 jam. Bukan saya ada 23 jam, Safiqah ada 25 jam, tidak. Semua ada 24 jam. Tapi berbeza dari segi apa yang mereka dapat. Sebab inilah. Okey. Boleh ya. Jadi itulah antara pengajaran yang kita boleh kongsi. Dan akhir sekali, sebab kita dah sampai penghujung, apa kesimpulan yang boleh kita simpulkan? Betul. Okey. Di sini ada slide ataupun grafik yang Ustaz nak kongsi dengan anda. Apa yang perlu anda lakukan? Apa yang perlu anda lakukan? Dan apa yang tidak boleh dilakukan? Menerusi ayat 1 hingga 11 surah Al-Mu'minun tadi. Okey, siapa nak baca? Nurin ke, Daniel ke? Boleh tak? Yang wajib ditunaikan. Okey, siapa nak baca? Ustaz nak pilih Ustaz? Kalau Ustaz pilih yang Daniel Daniel, silakan Daniel. Boleh. Okey, mukmin yang ciri-ciri mukmin yang berjaya, dia perlu tunaikan amanah, solat yang khusyuk dan dengan zakat. Okey, nak tanya Daniel boleh?
Anda Ustaz. seorang pelajar, seorang murid. Okay, bila anda belajar bersungguh-sungguh, adakah itu boleh kita katakan sebagai menunaikan amanah? Betul Ustaz. Boleh dikira sebagai menunaikan amanah sebab menuntut ilmu dituntut dalam Islam dan selain daripada itu ibu bapa juga menghantar kita sekolah untuk kita belajar. Okey, sebelum anda melangkahkan kaki ke Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Penggawa Barat, apa itu wasiat, bukan wasiat, apa ya? Bukan nasihat ayah awak kepada awak. Ingat tak? Ingat tak? Yang saya ingatlah mak saya cakap dengan saya belajar dia rajin dan dia solat dan hormati guru. Ya, itulah maknanya perkara yang kamu kena tunaikan. Okey, cuma mungkin kita tak nampak itu sebagai satu ayat 1 hingga 11. Tapi dari segi realitinya, itulah yang sebenarnya kalau kita cuba sempurnakan, lakukan, maka kita termasuk dalam kalangan orang yang berjaya. Maknanya Syafiqah ya, mak kita pun sudah menghayati, ibu bapa kita pun sudah menghayati ayat 1 hingga 11. Betul. Syafiqah dulu masa sekolah pun sama kan macam tu kan. Sama. Hatta sekarang pun kan. Kalau kita nak balik ke tempat kerja kita cuti dari kampung, mesti jangan tinggal solat kan. Jaga solat, jaga zakat, amanah yang lain, buat kerja Tutup betul-betul. aurat. Ya betul. Memang tutup benda tu aurat. benda kalau kita lakukan, insya-Allah dalam situasi kita menjadi individu yang berjaya lah. Okey, jadi memang jelas sebab itu kalau kita menghayati, kita sebut tadi kan kepentingan dia, insya-Allah benda tu kita akan dapat. Okey, itu yang kita tunaikan. Yang kita cuba jauhkan sebab siapa nak cuba baca? Okey, siapa nak baca? Zika, last boleh. Apa Okey, perkara Hazika, yang kita perlu silakan. jauhkan daripada ayat tadi? Jauhkan zina dan perkara yang sia-sia. Okey, ya betul. Ini yang berdasarkan ayat tadilah, tapi banyak lagi. Okey, perkara sia-sia ni sebenarnya rasanya Azikah ya nak tanyalah. Dalam sehari lah kehidupan kita sehari sebagai seorang pelajar, ada tak melakukan perkara yang sia-sia? Agak-agaknya lah yang rasanya ini sepatutnya kita tak buat ni. Apa agak-agak boleh cerita tak? Ke tak ada buat? Contohnya terlalu meluangkan masa di media sosial, maksudnya perkara yang tak berfaedah. Contohnya di Instagram kita scroll perkara yang tak ada berkaitan dengan kita. Kita main game tapi tak menggunakan kaji pelajaran. Okey, antaranya lah. Tapi terima kasih Hazika. Syafiqah ya, media sosial pun ada kebaikannya juga kan. Ya. Cuma kita kena pandai pilih lah. Lepas tu tengok masa Ustaz. Ya betul. Kan terlebih pula. Ya betul. Ada tabayun. Tapi biasa kita tabayun dah kot ya. Tapi dari segi masa lah. Bila baca Quran, satu muka surat pun dah panas punggung kan. Tapi bila media sosial ni kadang Allahu Akbar. ini muhasabah kita lah. Yelah, Okay, supaya Ustaz. kita dah disebut pun dalam Al-Quran kan. Agar kita menjauhi perkara-perkara. Tapi sebenarnya itu zaman sekarang. Zaman dulu maknanya mungkin kita bersembang perkara yang tak ada faedah. Kan? Maknanya zaman-zaman kita, zaman-zaman sebelum ada media sosial ni lah, maknanya benda tu memang universal. Di mana-mana juga berada. Bukan sekadar di tempat kita tapi di tempat lain juga. Jadi maknanya murid-murid dah mengetahui apakah perkara yang perlu ditunaikan dan perkara yang dijauhkan, dan yang penting menyelam sambil minum air. Murid-murid dapat juga ilmu untuk mereka amalkan, dan yang pentingnya mereka dapat menjawab dalam peperiksaan. Itu amanah keluarga mereka. Baik, itu dia perkongsian dan penjelasan daripada Ustaz mengenai ciri-ciri mukmin yang berjaya. Bukan setakat kita nak sukses dalam SPM, tapi juga sukses untuk kita, kehidupan kita di akhirat kelak, insya-Allah. Adik-adik semuanya, jadi terima kasih Ustaz atas perkongsian. Terima kasih juga adik-adik yang setia menonton kami ke hujung siaran. InsyaAllah kita berjumpa lagi di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.